Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, kita teruskan dengan bahagian kedua, aspek 2.0, penyelidikan bagi bahan rujukan. Okey. Baik, untuk bahan rujukan, untuk makluman murid dan guru, kita akan merujuk kepada dua aspek ataupun dua perkara, iaitu alam semula jadi ataupun bentuk asas geometri. Okey, nanti melalui slide-slide yang akan diterangkan, murid akan faham apa maksud bahan rujukan ataupun subject matter. Okey, di sini bahan rujukan kita akan menggunakan dua ataupun merujuk kepada dua perkara ataupun dua aspek, iaitu merujuk kepada alam semula jadi ataupun kepada bentuk asas geometri. Okey, so untuk makluman guru dan murid, bagi menghasilkan aspek 2.0 ini, murid boleh menghasilkan sekurang-kurangnya dua perkara, sama ada kedua-duanya adalah reka ciptaan sedia ada ataupun menganalisis dua produk ataupun dua perkara berkaitan dengan bahan rujukan. Maknanya dua-duanya adalah berdasarkan kepada bahan rujukan, atau kita boleh ambil satu, kita buat analisis ataupun merujuk satu reka ciptaan sedia ada dan satu bahan rujukan, pun boleh dikira sebagai markah penuh. Maknanya terpulang kepada murid sama ada nak merujuk kepada dua-duanya kepada reka ciptaan sedia ada ataupun nak memilih bahan rujukan bagi mendapatkan idea untuk meneruskan aspek 3.0. Terpulang kepada murid sendiri. Baik, sekarang ni saya akan fokuskan kepada bahan rujukan. Baik, untuk alam semula jadi. Okey, apa yang saya masukkan sini, tajuknya adalah 2.1 dan 2.2 pada satu muka surat. Nanti kita akan tengok macam mana presentation untuk kita tulis dalam kertas A3. Okey, manakala bentuk asas geometri, kita perlukan dua kertas A3. Satu kertas A3 memerlukan kita menulis tajuk untuk 2.1 dan satu lagi kertas untuk 2.2. Itu maksudnya. Okey, so siapa yang memilih alam semula jadi, maksudnya murid itu hanya memerlukan satu kertas A3 sahaja, yang mana tajuk 2.1 dan 2.2-nya dalam satu muka surat. Okey, baik, kita teruskan kepada contoh. Okey, ini maksud saya tadi ya. Okey, sekiranya kita memilih bahan rujukan ataupun subjek matter kita menjurus kepada alam semula jadi. Okey, maksudnya tajuk yang di atas ni 2.1 dan 2.2 ini mesti tertulis dalam satu di atas helaian yang sama. Maksudnya apa yang saya tulis ni adalah yang perlu murid tulislah dalam dalam kertas A3 murid. Baik, alam semula jadi. Alam semula jadi dalam contoh yang saya beri ni adalah buah timun. Okey, so semula jadi ni adalah semua bahan semula jadi yang dijadikan rujukan untuk mendapatkan rupa bentuk yang kita nak guna bagi menghasilkan idea untuk aspek 3.0. Okey, tengok contohnya. Okey, buah timun digunakan sebagai bahan rujukannya, di mana buah timun adalah daripada alam semula jadi. Boleh faham? Okey, daripada buah timun ini, ianya diubah sehinggalah menjadi satu bentuk, yang mana bentuk ini yang terakhir akan digunakan dalam 3.0 itu nanti. Contoh, daripada buah timun akan dibelah dua dan dibuang bahagian dalamnya untuk dijadikan satu lengkungan U. So penerangannya, lengkungan U ini, idea yang akan dihasilkan adalah lengkungan aluminium yang berbentuk U. Selepas kita nampakkan dari segi rupa bentuk,
So, pada lakaran yang terakhir di sini, murid perlu menganalisis bahan dari aspek elemen ataupun prinsip reka bentuk. Kita dah belajarkan dalam topik 2. So, minimalnya 1 terpulang. Ya. So, contoh di sini, dia menggunakan elemen ruang. Di sini menggunakan prinsip bimbangan dan perlu diterangkan, ya. Perlu diterangkan bagaimana elemen ruang itu digunakan. Ya, penerangan ini penting bagi mendapat markah penuh. Ya. Begitu juga dengan prinsip imbangan ini. Bahagian rata di bawah beri permukaan bawah penapis longkang supaya lebih stabil. Ya. So, dia sama juga dengan aspek reka ciptaan sedia ada. Analisis kita adalah ke arah kekuatan dan kelemahan. Tetapi untuk bahan rujukan, analisis yang kita buat adalah ke arah prinsip ataupun elemen reka bentuk. So, jika murid memilih untuk alam semula jadi inilah hasilnya. Ya, maksudnya hanya 1 A3 untuk memaparkan proses bagaimana pengumpulan maklumat diperolehi daripada alam semula jadi. Kemudian analisisnya adalah dari aspek elemen dan prinsip imbangan. So ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua pula, masih lagi menggunakan buah sebagai daripada sumber alam semula jadinya. So daripada buah ceri, dibelah dua dan lapisan luar ditebalkan. Maknanya daripada lakaran ataupun urutan yang ketiga kita dah terangkan, ya, dari segi elemen rupa bentuk yang kita nak guna. So, idea rupa bentuk ini kemudian kita analisa apa dia elemen atau prinsip reka bentuk. So, di sini digunakan elemen bentuk. Ya, bentuknya adalah silinder. Kenapa silinder? Macam kita menerangkan dari aspek kekuatan kelemahan, kita menyatakan kekuatan, kemudian kita terangkan dari aspek kesan akibat. Boleh ingat. Tapi dari aspek alam semula jadi ataupun dari segi subject matter, kita terangkan analisis bahan rujukan ini dari segi contoh dia bentuk silinder. Kenapa bentuk silinder? Selesa untuk dipegang. Jadi markah penuh dah dapatlah, ya, untuk aspek ini. Jadi untuk dapat katakan murid nak buat dua-dua 2.0-nya adalah menjurus kepada alam semula jadi, dia memerlukan 2 helai kertas A3 sahaja untuk dapatkan 4 markah penuh, yang mana lebih mudah, kan, berbandingkan dengan produk sedia ada. Ini yang saya terangkan daripada aspek alam semula jadi. Kita tengok contoh yang ketiga. Tadi kita menggunakan buah-buahan. Ini menggunakan alam semula jadi haiwan. Penguin. Murid perlu faham bila kita gunakan bahan rujukan. Kalau kita lihatkan contoh-contoh yang lepas, sampai ke akhir, maksudnya daripada gambar asal sumber alam semula jadi, apabila kita cuba lakarkan lakaran yang seterusnya, bentuknya tidak berubah. Itu maksud dia. Kenapa kita menggunakan sumber rujukan ini, ya. Jadi kalau kita tengok dari segi lakaran daripada awal contoh penguin ni, bila kita tukar bentuk dia sampai akhir pun ada lagi mirip penguin tu di situ. Ya, tu pastikan yang kita rujuk tu sampai ke lakaran yang terakhir bentuknya tak banyak berubah, ya, untuk rujukan alam semula jadi. So mohon kerjasama supaya benda ni perkara ini tidak menjadi salah lah, ya, bila kita membuat khususnya analisis merujuk kepada bahan rujukan ataupun subject matter. So dalam contoh yang ketiga, penguin ini kita ubah bentuk. Kemudian pada lakaran yang ketiga, tujuan bentuk yang atas ni nak masukkan ruang penggera contoh dia, dan ini tapak. Kemudian diubahkan lagi bentuknya, dan yang terakhir ni lah yang kita kena keterangkan elemen ataupun prinsip reka bentuk.
Ya, contoh dia bahagian silinder. Kenapa silinder? Ruang yang lebih besar untuk memuatkan sistem penggera. So di sini tujuan 2.0 adalah untuk mendapatkan bentuk, ya, yang kita nak cetuskan ideanya dalam 3.0. Okey. Tiga-tiga gambar ataupun contoh contoh yang saya dah terangkan ni adalah menjurus kepada alam semula jadi. Okey, kemudian murid juga boleh mendapatkan idea ataupun lakaran dengan merujuk kepada bentuk asas geometri. Okay, kalau kata susah sangat kita nak cari alam semula jadi yang kita nak dapatkan bentuk, murid boleh lupakan sumber daripada alam semula jadi. Okey, sekarang buat bentuk asas, ya. Bentuk asas geometri yang mana pada saya lebih mudah lah. Okey, cuba dengar apa yang saya akan terangkan dan murid sendiri nanti cuba fikir yang mana lebih mudah. Okey, cuba cetuskan, ya. Baik, bila menggunakan bentuk asas geometri, okey, muka surat yang pertama macam mana saya buat ni adalah hasil yang perlu murid buat nanti. So tajuknya pada muka surat yang pertama ni adalah 2.1 pengumpulan maklumat bahan rujukan. Jadi murid perlu melukis sekurang-kurangnya 5 bentuk asas. Okey. Selepas melukis 5 bentuk asas geometri, contoh dia 5, murid perlu gabungkan bentuk-bentuk itu. Setiap bentuk ni kalau kita tengok sekurang-kurangnya dia menggabungkan 3 bentuk asas. Okey, contoh dia yang ini. Okey, dia ada piramid. Okey, dia ada cube ataupun cuboid. Dan di atas ni juga ada cuboid. Ya. Okey, jadi 3 bentuk asas ini digabung untuk menjadikan satu bentuk. Jadi minimanya 3 bentuk ni perlu digabung untuk mendapatkan satu bentuk, supaya bila kita buat nanti kita akan pilih bentuk-bentuk untuk kita jadikan lakaran yang seterusnya. Okey. Dalam lakaran bentuk asas ini, 2 bentuk telah dipilih untuk kita teruskan lakaran. Yang dipilih kita bulatkanlah, buat satu simbol untuk menunjukkan itu bentuk yang dipilih. Kemudian bentuk yang dipilih itu kita akan kembangkan lakaran bentuk produk itu. Bentuk yang kita dah gabungkan tadi kita akan ubah ataupun kita akan cuba ubah suai. Saya katakan contoh bentuk yang kita dah pilih tadi ni, kita ubah sikit, ya, jadi bentuk ni. Kemudian kita ubah lagi akan jadi bentuk yang ini. Ada beza kan? Kemudian yang terakhir kita terangkan daripada prinsip ataupun elemen. Sama juga dengan alam semula jadi tadi. Mana yang terakhir kita terangkan daripada prinsip ataupun elemen, ya. Contoh yang terakhir ni, lakaran terakhir di sini dia ambil prinsip imbangan. Contoh. So tapak yang stabil. So ada 4 tapak, jadi ia jadi lebih stabil. Jadi penerangan tu kena adalah dari segi kesan apa yang menyebabkan dia stabil, sebab ada 4 tapak. Ya, dan ini perlu di label. So ini bentuk yang pertama yang telah dipilih tadi. Kemudian kita pergi kepada bentuk yang kedua. Sama juga. Perkembangan lakaran itu perlu ada daripada bentuk yang kita dah pilih tadi. Jadi bentuk ni kemudian ditukar kepada bentuk yang ketiga. Bentuk yang kedua. Dan bentuk yang terakhir perlu dibuat analisis dari segi prinsip atau dari segi elemen. So seperti yang saya kata tadi, mesti ada 2 helaian untuk bentuk asas geometri. Satu untuk bentuk, satu kepada analisis bahan rujukan. Boleh?
Okey, ingat, okey, ini bentuk yang kita pilih tadi kan. Okey, dan diubah dia jadi urutan bentuk yang seterusnya. Okey. Ya. Okey, so itu adalah contoh-contoh yang pelajar boleh buat bagi aspek 2.0. Sekian, terima kasih.